Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikurniakan kepada kita kesihatan tubuh badan, kesihatan yang baik untuk kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab kita ini berkenaan dengan sifat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunu fil musallina illa kana aktharuhum salatan wa la yakunu fil dhakirina illa kana aktharuhum dhikran. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada di kalangan orang-orang yang menunaikan salat, melainkan baginda adalah manusia yang paling banyak solatnya dari kalangan mereka. Yang ni kalau Nabi duduk bersama-sama dengan orang yang tengah semayang, yang ni semayang sunat, maka Nabi lah orang yang paling banyak semayang. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berada di kalangan orang-orang yang sedang berzikir, melainkan baginda adalah yang paling banyak di kalangan mereka berzikir. Kalau Nabi duduk sama-sama dengan sahabat yang berzikir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak sekali berzikir daripada kalangan sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu. Ini sifat ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu wa fi riwayatin hazanahu amrun shalla ay idza nazala bihi hammun wa asabahu ghammun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang ataupun terkena kepada baginda, dalam satu riwayat sebut apabila menyedihkan baginda sesuatu perkara, yakni sesuatu musibah, sesuatu kedukacitaan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan salat. Yakni apabila sampai kepada baginda kesusahan, kedukacitaan, dan baginda ditimpa kesedihan, yakni baginda akan salat. Ini pun antara sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa keadaan baginda akan salat. Datang kesusahan, datang berita sedih, Nabi akan salat. Sebab apa? Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan
dengan sabar dan salat. Dan ini yang Nabi SAW ajar kepada kita semua. Apabila kita ditimpa kesusahan, pertama sekali kita adukan kesusahan kita, kita laporkan kesusahan kita yang pertama sekali pada Allah. Cerita dulu pada Allah. Bukan sebab kita cerita tu Allah tak tahu. Cerita tu untuk kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala bahawa kita ni berhajat pada Allah. Sebab apa? Segala keadaan ni Allah yang wujudkan. Senang ke, susah ke, sihat ke, sakit ke, manfaat ke, mudarat ke, semua Allah Ta'ala belaka. Qada dan qadar, ketentuan Allah Ta'ala semua. Jadi bila berlaku apa-apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, pertama sekali ialah kita tuju pada Allah dulu. Sebab tu dalam semayang kita, dalam Fatihah tu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kita mengaku depan Allah Ta'ala, hanya kepada Engkau. Maknanya tak ada siapa-siapa selain daripada Allah Ta'ala. Na'budu, kami buat ibadat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tengaku dah. Tiap-tiap hari berapa kali? 17 kali paling kurang. Kita mengaku depan Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala uji kita, Allah nak tengok betul tak Sebab tu Nabi bila berlaku apa-apa, Nabi akan segera solat. Segera solat. Dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Nabi SAW solat sepanjang malam. Esok ni nak perang ni. Sepanjang malam Nabi solat, Nabi doa pada Allah Ta'ala. Pada waktu tu sahabat sikit je, berapa ratus orang je. Nak lawan musuh yang ramai dan lengkap dengan senjata. Nabi mengadu pada Allah, wahai Allah, kalau orang-orang ni kalah, lepas ni tak ada orang dah nak sembah Engkau. Ngadu pada Allah Ta'ala. Ada sebahagian ulama mereka adakan, maksudnya mereka mengatakan sunat, kalau kita ini ditimpa sesuatu musibah, sunat kita solat 2 rakaat. Sebaik sahaja kita ni dapat berita musibah ke, kita ditimpa musibah, selepas tu sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat rakaat musibah dipanggil. Ada yang macam tu. Tapi dalam ni pendapat-pendapat yang terpencil lah. Yang masyhur dalam mazhab kita tak ada. Sembahyang sunat hajat. Sunat hajat ni sunat mutlak. Tujuan dia nak minta pada Allah. Minta pada Allah. Apa sahaja. Allah. Sebab yang memberi kelapangan Allah. Kita rasa susah, hati sedih, sembahyang 2 rakaat, minta pada Allah Ta'ala, wahai Allah, lapangkanlah hati saya. Tenangkanlah hati saya. Ada masalah, ini doa pada Allah. Sembahyang doa. Dan inilah cara yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Jangan kita cari benda lain dulu. Berlaku apa-apa, kita tuju dulu mana hak kita boleh dapat selalu. Kita rasa boleh selalu, tapi tak ada jaminan pun. Rasa sakit, nampak lalu Panadol. Sakit kepala, nampak lalu Panadol. Belum tentu lagi makan tu hilang. Jadi yang pertama sekali, tuju Allah dulu. Tunjuk Allah. Lepas tu nak ikhtiar lain, apa lah? Ikhtiar lah. Ikhtiar tu kena buat.
Kalau kita memang jenis tahap tinggi, tawakal level tinggi punya, memang serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala, tu lain cerita. Kalau orang kita ni jenis biasa, yang pertama minta dengan Allah Ta'ala dulu, lepas tu kita usaha. Kita buat usaha, sakit ke apa ke, usahalah. Itu pun satu tuntutan juga. Dah usaha barulah tawakal. Mula minta dengan Allah, usaha, lepas tu kita tawakal. Serah pada Allah Ta'ala, keputusan dia mana. Sebab yang mewujudkan semua ni Allah. Semua dah ada dalam ketentuan Allah. Khair. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan lam yartahil minhu hatta yusalli fihi raka'ataini. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda singgah di suatu tempat, Nabi berhenti turun. Biasanya ini keadaan yang berlaku semasa perjalanan dalam safar. Zaman dulu kan safar naik kenderaan unta, naik kuda. Jadi dia berjalan, dia akan berhenti singgah. Dia akan singgah tempat. Dia tak berjalan sepanjang hari straight je sehari perjalanan, tak ada. Dia akan berhenti, malam dia berhenti. Dia akan buat khemah, buat penempatan, rehat untuk malam, esok jalan pula. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam apabila singgah di sesuatu tempat, kadang singgah tu sekejap je. Contohnya pada waktu tengah hari, nak rehat sekejap, ataupun bahasa Arab dipanggil qailulah, sebelum daripada waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur kita berehat sebentar, tidur sebentar, panggil qailulah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak beredar daripada tempat tersebut sehinggalah baginda solat 2 rakaat di situ. Pak mana Nabi singgah, Nabi akan solat 2 rakaat semalam, 2 rakaat solat sunat. Sunat mutlak. Ini pun antara adat kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pergi mana-mana semayang. Antara tujuan ni ialah supaya banyak tempat sujud kita ni atas dunia. Atas muka bumi ni banyak tempat sujud kita. Pergi sini ada tempat sujud kita, pergi sini ada tempat sujud kita. Mana tempat kita pergi, kita semayang. Ada sebahagian ulama menyebut maksud solat di sini ialah Nabi solat 2 rakaat. yakni 2 rakaat solat fardu yang diqasar. Itu kalau singgah pada waktu tengah hari ataupun waktu petang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yaliyahu al-muhajirun wal ansaru fi salati liyahfadhu anhu. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam suka bahawa baginda diiringi oleh orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar semasa salat. Maksudnya Nabi suka ketika Nabi mengimami salat, yang ada di belakang belah kanan kiri ini orang muhajirin, orang ansar, yakni orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya liyahfadhu anhu, untuk menghafal ataupun untuk melihat perbuatan solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat untuk solat. Nabi solat dan Nabi suka orang-orang yang
dipanggil dalam satu riwayat sebut ulul ahlam, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai, wan nuha. Sebab mereka inilah yang akan jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ajar kepada orang lain. Ajar lagi sahabat-sahabat yang lain. Orang Muhajirin, orang Ansar ni orang yang dekat dengan Nabi. Maksudnya bila nanti mereka berjalan bersafar dengan Nabi pergi di tempat-tempat yang lain, mereka ni akan bantu Nabi ajar lagi orang-orang lain. Macam mana cara semayang? Kalau Nabi seorang je nak ajar tak ada. Kalau dalam mazhab Syafi'i diharuskan, kalaulah tempat tu tak ada orang yang pandai, ada seorang je, maka diharuskan solat berjemaah tu tempat imam tu ditinggikan. Tempat imam tu ditinggikan supaya semua makmum ni dapat tengok pergerakan imam ni. Katakanlah tempat tu orang baru masuk Islam belaka, nak hidupkan solat berjemaah, kita ajar dia bukan boleh faham selalu. Jadi kena praktikal juga. Sunat tempat imam tu ditinggikan supaya makmum lain ni nampak tu imam gerak ni macam mana, rokok macam mana, sujud macam mana. Gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariqu musallahu siwakuhu wa mushtuhu. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berpisah daripada tempat solatnya. Tempat solat baginda, maksudnya Nabi akan sentiasa bawa. Tempat solat ni inilah macam sejadah ni. Nabi pergi mana-mana Nabi akan bawa alat lapik untuk solat ni. Kalau kita di Malaysia ni sebab tempat-tempat semayang kita mudah, kita pergi mana-mana pun, cuma musim Covid ni kena bawa sejadah. Kalau tak ada Covid, tak ada sejadah, pakat susun di masjid, tak ada orang pakai pun. Sebab apa? Masjid comel dah, dengan kapet tebal comel lagi. Paling-paling koman pun surau dekat atas highway, itu pun comel juga. Kalau orang pakai sejadah lah. Jadi kita tak berasa keperluan untuk bawa tu. Tapi kalau kita pergi di tempat-tempat yang lain luar daripada negara kita ni, contohnya pergi di mana, kalau saya lah biasa kita pergi di Indonesia ke, kena bawa ni. Sebab dia bukan kemudahan macam kita, tak sama. Pergi tempat kampung-kampung tu, Masya Allah, surau ada, tapi kita kena ada juga lapik kita ni. Kalau pergi di India, di Pakistan lagi Masya Allah, nak perjalanan dia jauh-jauh. Perjalanan kalau naik kereta api, Masya Allah, kita naik kereta api hari itu 2 hari setengah duduk dalam kereta api. 3,000 kilometer 3,000 kilometer perjalanan dengan kereta api ekspres, 2 hari setengah. Kena semayang dalam kereta api, kena ada lapik tu, memang kena bawa lah. Kalau tak ada, jenuh, susah nak semayang. Masya Allah. Jadi ada keperluan. Sama juga zaman Nabi sentiasa bawa, sebab bila Nabi bersafar perjalanan padang pasir, bukan ada kawasan penempatan, ada surau banyak, tak ada. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan siwak baginda, yakni alat bersiwak. Kalau Nabi biasa guna kayu, dipanggil kayu arak. Kayu arak ini yang afdal.
Kalau kita bersiwak, bersiwak ni dia ada, bersiwak ni maksudnya kita membersihkan mulut kita, membersihkan gigi kita. Setiap kali, kalau ikut dari segi hukum fiqahnya, setiap kali berubah bau mulut, sunat kita bersiwak. Itu satu, dia ada perbuatan bersiwak, membersihkan mulut. Perbuatan bersiwak ni dia tak ada masalah. Gunalah alat apa-apa pun. Gunalah alat apa-apa pun. Satu lagi, dia ada alat. Yang afdalnya menggunakan kayu tu. Kayu arak dipanggil. Kalau biasa orang jual sugi itulah. Itu dipanggil kayu tu, kayu arak. Ada lagi kayu zaitun, pokok zaitun. Dari segi afdal alatnya, dari segi perbuatannya, kita nak guna kain pun boleh. Alat yang boleh menanggalkan, dikasat sikit lah. Kalau nak guna buah gigi, gunalah buah gigi, tak ada masalah. Nak bersihkan mulut, sunat kita bersihkan mulut. Bila berubah bau mulut, sunat kita bersihkan. Khususnya kalau berubah bau mulut disebabkan makan makanan yang berbau, ataupun berubah bau mulut disebabkan kita diam yang panjang, nyak lama tidur contohnya. Berubah bau mulut, sunat bersugi. Kecuali selepas gelincir matahari ketika berpuasa. Waktu dah jadi sunat dah. Jadi Nabi tak tinggal bawa ni alat ni. Bahkan Nabi SAW antara sunat dalam solat, sebelum kita solat, sunat kita bersugi. Ni benda tu ya, nak amal tu susah. Saya sendirilah tak lekat. Ada dalam 2-3 hari, lepas tu tak tahu hilang mana. Kita letak sini lupa. Paling-paling pun tinggal di rumah lah. Time mandi, lepas nak wuduk apa semua, masa tu kita buat lah. Kalau nak bawa pergi kata ni, biasanya dah lekat. Tapi ada orang yang istiqamah, Masya Allah, bagus. Satu lagi, sikat. Mushtuhu, Nabi bawa sikat. Kalau orang ada rambut, baguslah. Tujuan dia supaya kemas. Rambut kita kalau panjang, kena kemas. Kalau tak nak kemas, tak nak apa ni, rapikan rambut tu, botaklah, pendekkan. Pendekkan mudah. Sebab Islam ni dia ajar kita kemas. Bukan nampak serabut gitu dah. Itu antara kecantikan dalam agama kita ni. Walaupun Nabi SAW ada diriwayatkan Nabi rambut separas telinga, ada separas bawah daripada telinga, ada separas bahu, tetapi bukanlah seperti yang kita bayangkan macam orang rockers tu, berserabat sekali. Tak. Kemas, berminyak, diminyak. Jadi kalau kita nak rambut panjang, biar kemas lah. Macam tu. Jadi sebab tu Nabi SAW bawa. Sebab dari riwayat Nabi SAW botak semasa haji. Nabi botakkan kepala, cukur maksudnya, semasa musim haji. Itu pun, tak silap saya, sekali sahaja dalam seumur hidup Nabi. Nabi cukur. Maksudnya dalam kebanyakan keadaan Nabi ada rambut. Waktu Nabi bawa sikat ni. Wa rawal Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan thumma qala Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah rahimahumullahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada salatnya, maka baginda akan istighfar 3 kali. Lepas daripada semayang, tak kiralah semayang apa pun, semayang sunat, semayang fardu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat Nabi istighfar. Istighfar ni makna dia apa? Istighfar ni maknanya menuntut, meminta keampunan, meminta ampun. Sebab apa kena minta ampun lepas semayang? Sebabnya lepas dalam solat tu kita tak tahu ada perkara-perkara yang terkurang. Solat ni kita menghadap Allah Ta'ala. Kita tak sedar kadang-kadang yang kita ni tidak beradab. Perkara-perkara yang patut ditinggalkan di dalam solat, tapi tidaklah membawa kepada batal solat. Kita buat benda-benda makruh dalam solat. Maka lepas solat minta ampun dulu. Minta ampun dulu. Istighfar 3 kali. Macam mana nak istighfar? Apa dia punya lafaz dia? Hak paling senang astaghfirullah. Ini yang paling ringkas. Astaghfirullah maksudnya saya memohon keampunan daripada Allah. Astaghfirullah. Istighfar ni tuan-tuan, kita istighfar dengan hadirkan hati kita yang kita ni ada buat salah. Baru jadi. Hadirkan hati kita, tahu apa benda yang kita sebut ni. Astaghfirullah maknanya saya memohon keampunan daripada Allah. Maka sepatutnya lah pada waktu itu kita perlu ada satu perasaan yang takut pada Allah Ta'ala. Sebab apa takut ni? Amal kita, hak kita baru buat ni, baru sudah semayang ni, takut Allah Ta'ala tak terima. Bahkan kata ulama, bukan sahaja lepas solat, lepas setiap kali kita melakukan apa-apa amalan, kita beristighfar, minta ampun, takut ada benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Baca Quran ke, zikir ke. Ada riwayat sebut ada orang yang baca Quran, dia mula baca Quran je malaikat kutuk dia. Malaikat mula doa laknat untuk dia. Ada orang gitu. Macam mana tu buat benda baik, baca Quran kan? Sebab tu kita perlu lazimkan diri kita, lepas daripada buat amal, apa-apa amal, kita istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Dalam hadis ni sebut khusus masalah sembahyang, solat. Solat fardu ke, solat sunat ke. Lepas solat sunat pun istighfar juga. Bukan lepas solat sunat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus lagi. Istighfar dulu 3 kali. Minta ampun. Kalau boleh istighfar yang lebih panjang lagi bagus. Ini yang minima. Kadang-kadang dalam solat ni dia mari perasaan. Mari perasaan apa? Mari perasaan saya ni lebih baik daripada orang si fulan. Saya ni lagi bagus daripada si fulan ni. Ni mari dalam hati tu. Benda duduk dalam hati kita tak nampak. Setan duk main. Di sebab tu kita istighfar. Kadang-kadang mari dalam solat tu rasa nak mempamerkan amalan kita ni pada orang lain. Bagi nampak. Istighfar.
Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikrami. Ini yang ringkas. Allahumma, wahai Allah, engkaulah zat as-salam, yakni zat yang maha suci daripada segala kekurangan dan keaiban. Wa minkas salam, dan hanya daripada engkau segala keselamatan, keamanan daripada segala bentuk kekurangan. Tabarakta, maha agung engkau, maha terpuji engkau, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha mulia lagi maha agung lagi maha mulia. Ini perkataan tu makna dia hampir sama aja. Di dalam bahasa Arab ni dia kaya, banyak perkataan ada. Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di sini disebut lepas solat. Bila Nabi selesai solat, Nabi baca ni. Maknanya lepas solat fardu pun ada, lepas solat sunat pun ada. Khair. Selesai tajuk bab hadis-hadis riwayat-riwayat berkenaan dengan sifat ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk tajuk yang berikutnya, al-faslu tsani fi sifati saumihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang kedua pada menerangkan sifat puasa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak lama dah, ada 2 bulan lagi nak puasa Ramadan, insya-Allah. Baguslah kalau kita dapat dengar hadis-hadis ni, boleh kita jadikan panduan, pedoman ketika kita menunaikan puasa Ramadan nanti. An Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yasumu hatta naqula qad sama ay dawama as-sawma fala yuftiru wa yuftiru hatta naqula qad aftara ay dawama al-iftara fala yasumu. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq rahmatullahi alaih, katanya, saya telah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya tentang puasa ni, tanya adakah Nabi ni sama-sama puasa ke ada juga Nabi tak puasa. Ini cerita puasa sunat lah ni. Adakah Nabi sentiasa berpuasa ataupun Nabi sentiasa tidak berpuasa? Mana lagi banyak? Puasa banyak ke tak puasa banyak? Kalau Ramadan tu tak payah ceritalah, memang fardu dah, wajib. Selain Ramadan. Kemudian adakah baginda sallallahu alaihi wasallam ada khususkan bulan-bulan yang tertentu untuk Nabi berpuasa? Dan kalau puasa pula, Nabi puasa sebulan juga macam puasa Ramadan, ada tak? Ini pertanyaannya. Jawab beliau, yakni jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami mengatakan baginda berterusan puasa, sehingga baginda tidak ada hari yang baginda tak puasa. Maksudnya ada waktu-waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari Nabi puasa. Hari-hari Nabi puasa. Sehingga sahabat kata, oh ni Nabi puasa straight ni. Dan kata Sayyidatina Aisyah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sehingga kami mengatakan baginda
akan berterusan tak puasa. Ini keadaan Nabi SAW. Nabi nak ajar pada umat. Maksudnya ada waktu Nabi puasa, ada waktu Nabi tidak puasa. Nak khabarnya puasa sunat ni dia tidaklah mesti kita kena tetapkan sekian-sekian, khususkan hari-hari sekian. Maksudnya puasa bila-bila je boleh. Kata beliau lagi, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sebulan penuh. Tidak pernah berpuasa sebulan penuh sejak baginda datang ke Madinah, melainkan bulan Ramadan. Maknanya yang Nabi puasa 30 hari ataupun 29 hari ikut bulan Islam lah. Bulan Islam dia ada dua je, 29, 30. Tengok anak bulan. Setiap bulan kena tengok anak bulan. 29 hari bulan, malam 30 tu tengok. Nampak anak bulan, esok 1 hari bulan. Kalau tak nampak, cukupkan 30. Lusa 1 hari bulan. Itu sistem dalam bulan Islam. Dia kena tengok setiap bulan. Kita ni pun walaupun takwim dah ada, dah siap dah. Sebab dia pakai kaedah hisab, kiraan. Tetapi setiap bulan jabatan-jabatan yang berkenaan mereka cerap juga anak bulan tu. Nak pastikan betul tepat takwim yang dibuat tu. Tapi kalau kita ikut sistem matahari, tak ada masalah. Sistem matahari ni dia sama. Dia sama. Baru ni saya pergi satu daurah, satu kursus baca kitab falak. Dia ajar kita boleh set lah kalendar tu sampai kiamat boleh buat. Kalendar Masihi ni maksudnya. Kita boleh buat sendiri. Dia ajar. Nak sampai tahun 2000 berapa? Kalau tahu hari kiamat bila, sampai kiamat boleh buat. Sebab sistem matahari ni dia sama. Dia sama. Kita boleh tentukan dah hari ni tahu lompat bila tu, tahu belaka dah. Sebab dia takkan lari. Tapi bulan dia beza. Waktu dalam Islam dia pakai sistem bulan. Bulan memang kena cerap. Sebab apa? Bulan ada waktu bila akhir bulan dia akan jadi tidak nampak. Dia jadi tak nampak. Matahari ni dia ada sokmo. Dia takkan hilang. Dia ada sokmo. Bulan sebab dia waktu malam, dia tengok lepas daripada 15 malam ke 15 bulan purnama, lepas tu dia kohor-kohor hilang. Sampailah 28 hari bulan gelap, tak nampak bulan. Dia akan berlaku di situ. Kalau kita tengok dalam takwim, dia ada satu ditulis kat bawah tu, waktu ijtima'. Waktu ijtima' tu apa dia? Waktu ijtima' tu adalah waktu bulan ini dia duduk tengah-tengah. Bulan dia duduk di belakang daripada bumi. Matahari, bumi, bulan duduk belakang. Bila bulan bergerak sikit je, cahaya yang pertama matahari kena kat dia tu, nampak anak bulan. Panggil. Kalau main dalam falak ni gitu lah. Astronomi. Jadi kena cerap. Khair. Jadi ni Sayyidatina Aisyah bagi tahu Nabi SAW tak pernah puasa sebulan penuh sejak datang ke Madinah, melainkan bulan Ramadan. Jadi kalau ikut hadis ini, tidak ada Nabi puasa selain daripada Ramadan yang cukup sebulan. Walaupun Nabi ada diriwayatkan Nabi sentiasa berpuasa, tapi tidaklah sampai sepenuh bulan.
Cuma apa yang kita boleh faham di sini ialah Nabi SAW adalah seorang yang banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Wallahu a'lam. Nanti ada riwayat yang lain lagi akan datang insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita dengan apa yang dibacakan pada malam ini. Sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.